A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, syukur ya. Adik-adik anak sahabat-sahabat Taubah yang Taubah muliakan, pagi ini kita masih panjang umur, murah rezeki, kita dapat bersama dalam FB Live kita 17, 11, 11 20, 21 ya. Hari ini hari Rabu ya, pertengahan hari. Dan untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy birthday to you, happy anniversary. Selamat pengantin baru, yang baru menikah, selamat menimang cahaya mata, menimang cucu ya. Selamat jalankan tugas, selamat bekerja untuk yang bekerja, selamat bercuti untuk bercuti, selamat jalankan kegiatan NGO, membantu masyarakat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan tapi itulah dia, kadang-kadang kita ni tak kenal sangat potensi diri sampai kita tak mampu untuk menerobos sempadan diri. Itu dia topik kita pagi ni. Kita nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi, bagaimana kita nak mengenal ya potensi diri kita, seterusnya menerobos sempadan diri. Artinya kita keluar daripada kata orang tu, sempadan diri kita untuk jadi yang lebih baik ya. Sebab masa kita amat singkat untuk tidak jadi yang terbaik. Itu sebabnya kita kadang-kadang lara, kadang-kadang sia-siakan diri, kadang tak buat apa yang sebenarnya sewajarnya, sebab kita tak nampak keperluan untuk berubah dan berubah dan berubah untuk memperkasa potensi diri kita ya, sebelum kita meninggal dunia. So jom pagi ni tak apa bincang ya. Ini pun sementelahan apa yang Tok akan kongsikan pada hujung minggu ni dengan beberapa orang kumpulan sahabatnya, bagaimana kita nak menyerlahkan potensi diri kita yang sebenar untuk menerobos sempadan diri. Tok Abah pernah sebut 2-3 hari lepas ya, bagaimana kita tolong like dan share, tolong like dan share supaya lebih ramai orang dapat masuk dalam majlis ilmu kita dalam taman-taman syurga, supaya kita dapat. Dan Tok Abah hari ni, sebab Tok Abah sharing pada page ni, Tok Abah tak nampak siapa yang sahabat-sahabat yang menyapa Tok Abah. So terima kasih banyak-banyak untuk yang menyapa Tok Abah. Good morning to you. Dan untuk mereka yang beri salam, Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu ya. Tok Abah tak boleh nak baca komen-komen ya. Tok Abah tak dapat nak kata tu respon to you. Cuba tak Abah nampak sekarang ada 195 orang dah masuk kelas. Itu saja yang tak Abah nampak. Sebab tak Abah share ya, dia punya page ni dengan nota yang tak Abah nak rujuk ni dari masa ke masa. 203 orang. So please like dan share untuk sahabat-sahabat kita dapat join sama. Sebab kita hari ni nak bincang bagaimana nak merobos sempadan diri. Dia pun topik yang pernah Tok Abah bincangkan dari masa ke masa, tapi kena diulang sebab banyak poin baru, isu baru, tip baru, petua-petua baru yang kita nak share ya. Tok Abah pun baru 2-3 malam ni, termasuk malam tadi, Tok Abah cari lagi nota-nota, sebab Tok Abah dah pesankan Tok Abah tak boleh tidur kalau tak ada poin baru. Tak ada tip baru, tak ada kata orang isu baru ya. Sebabnya macam malam tadi Tok Abah tengok cerita The Wu Assassin. Ada yang tengok ya, saja sambil exercise. Tok Abah exercise malam tadi pukul 11.30 exercise atas basikal tu depan Tok Abah ni, exercise sambil tengok The Wu Assassin, siri yang menarik lah ya. So dalam salah satu yang Tok Abah belajar malam tadi, ni nak share ni. Tok Abah belajar malam tadi, kesusahan adalah peluang yang tidak disedari. Ni siapa kata ni? Tak salah Confucius ke ataupun salah-salah soalnya tak ingat siapa, tapi itulah kata salah seorang pelakon tu. Dia kata Uncle Charles ke apa ya, Uncle Francis. Dia kata apa, kesusahan adalah peluang yang tidak selesai. So setiap kesusahan yang kita hadapi, setiap cabaran yang kita hadapi sebenarnya adalah peluang. Ada seorang kawan Sabah namanya
MacGyver Malaysia, Zulkifli Harun. Ramai yang kenal ya. MacGyver Malaysia, Zulkifli Harun, dia kata apa? Your problem is my innovation. So, apa pun masalah yang kita hadapi, kita cakap dia akan berfikir, cari jalan untuk mencipta teknologi ataupun kaedah untuk mengatasi masalah tu. Tok Abah dulu ada pusat latihan. Tok Abah kata, tempat saya ni banyak nyamuk, kesian pelajar. Dia pun dia kata, okey, minggu depan saya akan bagi satu alat. You pasang alat tu, tak ada seekor nyamuk pun akan ada di you punya camp. Dan you boleh beritahu para pelajar, siapa-siapa pelajar yang kena gigit seekor nyamuk, you bagi RM1. Wow, punya confident. Ya, ada 300 orang pelajar dalam camp. Ya, kalau seorang kena 1 ekor nyamuk pun dah RM300. Sehari, camp ada 3 hari 4 malam. Dia punya confident. Dia punya confident. My problem is, pelajar kadang-kadang kena gigit nyamuk. Ya, dalam camp, tepi hutan. Tapi dia buat alat, letak saja dengan gunakan frekuensi dan high frequency sound yang cuma anjing dan nyamuk je boleh dengar. Anjing dan nyamuk boleh dengar, dia kata. Jadi nyamuk-nyamuk ni akan cabut, tak boleh tahan dengan frekuensi itu. Hebat kan? Itu dia. So, itu sebabnya bila malam tadi Tok Abang nampak satu kata-kata dengan Uncle Charles tu cakap pada Lai, Kai, pada Kai. Kai itu hero lah ya. Dia ni pelakon Indonesia tapi pelakon dalam filem Amerika campur dengan China. Hebat ya. Kai, saya tak ingat nama pelakon tu lah. Dia kata apa? Kesusahan adalah peluang yang kita tidak sedari. Sebenarnya itu kata dia. Sebenarnya kata kita, kesusahan adalah anugerah dari Allah. Ya, kesusahan yang kita terima adalah ujian dari Allah, tanda Allah sayang. Ya, dalam kesusahan pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan pasti ada kesenangan. Dalam kesusahan pasti ada kesenangan. Dan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan ujian atau kesusahan. Jadi benarlah kata guru orang tua tu ya, pak cik tu, uncle tu, kesusahan adalah your problem, your negative situation is an unrecognizable opportunity, dia kata. Sesuatu peluang yang tidak kita sedari. Hebat kan? Cantik. Sebab itu terus catat. Tengok cerita kungfu, cerita taekwondo, cerita karate. Tok Abah memang seni bela diri ni sukalah ya. So Tok Abah pun catat, ambil buku catat. Dan kata bapa angkat si Kai tu, dia kata apa? Bapak dia ni memang ketua penyamun ya, ketua geng lah ya, ketua mafia. Dah triad dia pun Uncle Liu. Dia kata apa? Satu hari nanti ya, kamu akan nampak dunia ini penuh dengan kesamaran, ketidakpastian. So one day you will see that the world is full of grey. Ya, tidak pasti, kesamaran ya. Kemudian you baru kenal siapa orang yang baik dan siapa yang jahat. So dia nak bela diri dia yang seorang ketua gangster lah, ketua mafia. Kenapa engkau tak nak terima bantuan aku? Sebab engkau ni terlampau kejam. Kau ni bukannya manusia tapi monster, tapi makhluk jahat yang menyamar jadi manusia, kata Lai, Kai, si hero ni hero ni nama Kai ya. So tu apa pun terbenung juga. Ya, kadang-kadang kita ni sangka orang tu jahat, tetapi rupanya dia ada yang baik ya. Itu sebabnya kita pun dinasihat oleh para ulama. Kalau kamu, Imam Ghazali khususnya, kalau kamu nampak orang jahat depan kamu, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Sebab orang jahat itu mungkin sebab bertaubat sebelum mati. Kamu yang kononnya baik tapi banyak dosa ini, belum pasti sempat taubat sebelum meninggal dunia. Nampak? Ya. So itu pun satu hakikat. Dan satu ialah kadang kita tak kenal orang itu. Dan Tok Abah selalu sebut, orang yang bijaksana tidak akan membuat pertimbangan ataupun penilaian sebelum tabayun, mengenal, menyelidik, menyiasat dengan sempurna. Awak tengok aja, dia tu jahat, penyamun tarbus tu, tak boleh percaya. How do you know? Kadang nampak dia ya. Tapi yang jahat tetap jahat lah. Kalau dia memang pukul orang, bunuh orang tu confirm jahat lah ya. Dalam keadaan apa pun ya. Kalau dia memang
tak nak sembahyang, ingkar Tuhan, ya, tak nak puasa, tak nak keluarkan zakat. Dari kacamata manusia, dari segi fiqahnya, jahatlah tu. Ya, ingkar perintah Allah, jahatlah, jahat dari kacamata Allah lah. Okey, baik. Oh ya, sebelum lupa tolong like dan share, 350 orang dalam kelas dah. So, Tok Abah lupa nak cakap bahawa kita punya FB Live pagi ni dibawakan oleh, seperti biasa, oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan, insya-Allah tertawan, diformulasi dengan sayang, dinikmati dengan riang, insya-Allah. Ya, nak dapatkan ni memang kalau minum ni, Tok Abah pernah minum suku, ya, suku cukumak, ya, memang segar, sehat. Tok Abah tidur malam tadi dekat pukul 2, tapi sebab dah minum jadi segar, bersemangat, ya, dan mudah-mudahan ada rentetan perubahan-perubahan positif sebab ni, rasa kenyang, lawas perut dan kita bersemangat. Now, the most important is kita akan terfikir untuk buat kata tu gaya hidup yang lebih sihat sebab kita dah mulakan minum ni. Itu yang penting tu. Yang keduanya, Tok Abah juga program ini pagi-pagi ini dibawakan oleh webinar pada 30 hari bulan 11. Menjadi pemimpin cemerlang secara magical. So Tok Abah akan kendalikan webinar pada 30 November pukul 10 pagi sampai jam 1 lah, lebih kurang 3 jam. Tok Abah nak kongsi tips panduan menjadi pemimpin yang cemerlang, tips depan program yang pengisian yang Tok Abah telah kongsi dengan multinational corporation satu dunia, ya, dengan Shell, dengan Exxon Mobil, dengan minyak gergas Petronas, ya, yang ada 50,000 kaki tangan seluruh dunia, hebatnya. Dan Tok Abah juga semalam berkongsi sedikit maklumat dengan TM Malaysia, dengan TM Malaysia, ya, yang ada 23,000 orang kaki tangan, ini semua. So kita kongsi dengan mereka tips untuk jadi insan cemerlang, jadi pemimpin cemerlang, tapi Tok Abah jarang kongsi dengan masyarakat umum secara terbuka, public program. So this is one of the few cases yang Tok Abah nak kongsi. Apa yang Tok Abah kongsikan dengan syarikat-syarikat besar seluruh dunia dalam bentuk program umum. So 30 November, link ada kat komen pin ke atas sekali, ya, 30 November. So pemimpin, jom datang. Siapa? Supervisor, manager, head of department. Okey, siapa? Mak bapak adalah pemimpin. Come, ya, pemimpin-pemimpin pelajar-pelajar IPT, pemimpin pelajar, pemimpin mahasiswa, come, ya. Guru-guru, anda juga pemimpin dan akan menggerakkan manusia untuk jadi lebih hebat, ya. Dan kaunselor, ya, siapa-siapa yang, ya, ada kesempatan join, ya, tidak akan rugi sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kita semua adalah pemimpin, kanda semua adalah pemimpin. Tapi kadang kita tak tahu bagaimana jadi pemimpin yang lebih berwibawa. Sebab kita kena pimpin diri kita dulu, ya, self leadership, ya, before we want to be a leader to other people. Kita nak jadi pemimpin kepada orang lain, pimpin diri dahulu, kata Ali dan kata sarjana. Itu sebenarnya Tok Abah nak share, ya, bagaimana nak mengenal potensi diri sebagai pemimpin, kesilapan lazim pemimpin, yang paling penting 30 petua untuk jadi pemimpin yang lebih cemerlang secara magical. Seronok, ya. Dan of course kita akan kongsi doa-doa untuk para pemimpin. Baik, terima kasih untuk yang dah bersama. Untuk yang beri salam, Tok Abah jawab sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Okey, tajuk kita pagi ni ialah bagaimana nak menerobos sempadan diri, ya, artinya menyerlahkan potensi diri kita yang sebenar. Banyak bakat yang terpendam dalam diri kita ni kadang tersimpan sampai meninggal dunia. Oh ya, program kita pagi ni juga dibawakan oleh tabung korban. Lupa nak cakap tabung korban, ya, Tok Abah sebagai duta. Jom kita menabung untuk lakukan ibadah korban di negara sendiri, di Malaysia, ya, pada musim korban yang akan datang, insya-Allah. Dia menabung secara online, ya, syariah compliant, ada panel syariah dan skim pengumpulan dana diluluskan oleh bank negara. No hanky-panky, ya, door to door punya servis, insya-Allah, tapi semuanya online. Dan daging yang telah dikorbankan, apa hewan dikorbankan, dagingnya akan dibantu pengedarannya di rangkaian hypermarket Maidin seluruh negara. Hebat ni, ya. So itu sebabnya seronok sangat. So jom kita berkorban dalam negara, itu lebih afdal. Walaupun kita boleh berkorban di mana-mana saja satu dunia, tapi afdalnya di negara sendiri. Dan kalau tak mampu untuk sekaligus untuk dana tu, kita tabung, ya.
Banyak juga skim-skim lain, tapi ini skim yang Tok Abah sangat yakin sebab Tok Abah pun jadi telah berkorban tahun lepas melalui skim ini, dan Tok Abah sebagai dutanya insyaAllah. Okay, link ada kat atas. Jom kita sama-sama berkorban. Jom, now everybody can do ibadah korban. Okay, jom kita menerobos sempadan diri. Sebuah buku yang Tok Abah tulis lebih kurang 20 tahun yang lepas, menerobos sempadan diri. Bagaimana kita nak kenal potensi dia kita pupuk semangat kekuatannya, kata orang tu, semangat untuk kita keluar daripada apa yang kita ada. Ingat juga yang Tok Abah dah pesan dan pesan dan pesan hampir tiap-tiap kali kita bersama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjaya ataupun orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. We keep on changing until we die. Orang yang mati tak boleh berubah. Jangan mati sebelum mati. Apa maksudnya jangan mati sebelum mati? Ada orang masih hidup tapi tak berubah langsung, maka dia ibarat sudah mati. Dan apa kata Bruce Lee yang Tok Abah minggu lepas Tok Abah 2-3 kali pesan, ya, iaitu setiap ali just because Bruce Lee setiap hari, ya, kita bertarung dengan diri kita. Aku tiap-tiap hari bertarung dengan diriku untuk dapat berubah, bertambah baik. Every day I am fighting with myself to change, to become a better person. Itu kata Bruce Lee tahun 70-an, ya, tahun 70, tak ingat, ya, beliau meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada bulan 22 Julai 1972. Tok Abah ingat, ya, sebab minat, ya. Tok Abah minat seni bela diri. So he died at the age of 32 on the 22nd of July 1972. Tok Abah masa tu di tahun kedua di universiti. Di tahun kedua di universiti, ya, Universiti Melaya. Umur Tok Abah masa tu lebih kurang 22 tahun, 21 tahun, ya. Alright. So, jom kita bancukan, ya, macam mana kita nak menerobos sempadan diri kita. Tapi sebagai foundation asasnya, Tok Abah selalu juga pesan pada diri Tok Abah, pada anak-anak dan pada semua peserta khusus, jika apa yang kita inginkan kita tak dapat capai lagi, yang belum berlaku, maka bersyukurlah dengan apa yang berlaku, sebab perancangan Allah jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, jauh lebih indah dari apa yang kita rancang. We plan, but God plans too, and God's plan is superb, is supreme, yeah, it will prevail, yeah. We propose, God disposes. Kita merancang, Tuhan yang mengabulkan, mengizinkan. Jadi apa yang Allah izinkan itu yang terbaik. Kita tak dapat apa yang kita mahu, tapi kita akan dapat apa yang kita perlu, yang baik untuk kita dan yang kita layak dapat. So kena bersyukurlah. Tapi aku tak dapat apa yang aku nak. Lain aku minta, lain aku dapat. Yes, Allah tak beri apa yang kamu mahu, tapi Allah akan beri apa yang baik untuk kamu, apa yang kamu betul-betul perlu dan apa yang kamu layak dapat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Pasti ada harapan untuk yang berdoa, pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. I keep saying that, ya, untuk merangsang diri untuk terus berubah. Dan Tok Abah selalu pesan dan pesan dan pesan, please, ya, kerana orang masih tak faham, elak bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab kita ni semua sama tapi tak serupa. Kita ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi yang membezakan kita ialah hati kita, amalan kita dan bakat-bakat yang terpendam. We have different X factors. Ya, ada wow factor dalam diri kita ni. Kalau kita tak keluarkan, maka potensi diri kita akan terbenam, ya, akan tersimpan sampai kita meninggal dunia. What a shame. Hidup kita terlampau singkat, terlampau pendek untuk tidak menyerlahkan diri kita untuk berjaya, untuk menerobos sempadan diri jadi yang terbaik. Jom terus berubah dan berubah dan berubah dan berubah sampai mati. Orang yang mati tidak boleh berubah. Jadi kalau anda enggan berubah, nak selesa dengan apa yang ada sekarang, tak nak keluar dari kepompong keselesaan, anda ibarat sudah mati. Okay, let's move on. Ya, so terus ya, terus like dan share. 422 orang dalam kelas, not bad. Ya, tetapi selalunya dapat Tok Abah akan dapat kalau hari yang betul dapat 1000 orang yang masuk kelas, tapi tak apa. Bukan bilangan yang penting, tapi
Walaupun bilangannya 430 orang, tetapi kalau semuanya dapat mengambil iktibar dan berubah, we are on the right track, ya. We are good, ya. Orang Amerika kata, nak bantuan lagi, nak tambah lagi. No, I'm good, I'm good. Perlukah aku bantu kau? I'm good. Bukan dia kata dia hebat, tak, artinya aku cukup, aku selesa, aku dah okey. I'm good. Itu bahasa orang Amerika. Dia will say that. Do you want some more? I'm good. Okay. Kau nak perlukan bantuan? Are you okay? You want some help? You want me to help you? No, it's okay. I'm good. Aku okay. Aku selesa. Aku selamat. Yeah? Dia tak perlukan bantuan. Alright. So, itu yang Tok Abang nak mulakan dengan kata itu. Dan apakah lagi kadang-kadang mutiara kata tentang keperluan untuk menerobos sempadan diri. Ya. So Tok Abang malam tadi cari, jumpalah beberapa kata-kata mutiara yang sangat seronoklah ya untuk kita kongsikan. Apa dia kata sini? Kata-kata hikmat yang Tok Abang sangat suka untuk kongsi, ya. Dia kata apa ni? The only person you are destined to become is the person you decide to be. Siapa kamu akhirnya, akhirnya ialah bergantung kepada apa yang kamu decide ataupun buat keputusan untuk jadi. Ya, kamu nak jadi apa sebenarnya? Dan Tok Abang pernah pesan dulu. Kalau kita buat sekadar untuk berjaya, kita akan jadi orang yang mahir. Kalau kita buat sekadar untuk berjaya, ya, kita akan jadi mahir. Yalah, kita buat apa-apa untuk berjaya. Awak akan jadi mahir. You be an expert. Tapi kalau kita buat sesuatu bukan untuk berjaya saja, tapi untuk dapat kepuasan hati dan dapat personal satisfaction, kamu akan jadi legend. Tok Abang pernah buat kata-kata, cuplik kata-kata Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kepada Allahyarham Pak Aziz, ya, Allahyarham Datuk Aziz Sattar, ya. Tok Abang berbual dengan Allahyarham Pak Aziz, ya, Aziz Sattar, Allahyarham Pak Aziz, apakah kata-kata Tan Sri P. Ramlee yang direct pada Pak Aziz, yang Pak Aziz pegang, ya. Pak Aziz nampak dia punya keajaiban dalam kata-katanya. Itulah masa kami tengah top, kata Allahyarham Pak Aziz ni, Aziz Sattar ni, Datuk Aziz Sattar, dia kata kami tengah top, tengah popular lah masa tu. Pak Aziz cakaplah pada Ramlee, kita ni sekarang tengah top, kamu tengah top, kau buatlah filem banyak-banyak, dapatlah kita tumpang rezeki dengan kamu. Apa jawab Tan Sri P. Ramlee? Aku bikin filem bukan untuk cari makan, bukan untuk popular, ya, tapi untuk diingati, ya, sampai bila-bila. Kalau aku dah mati pun, Jis, ya, orang akan ingat aku paling kurang pun 100 tahun. Dan insya-Allah lah ini akan berlaku lah. Orang akan kaji banyak sekolah yang mengkaji tentang kekuatan tu bakat dan hasil karya Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham. Ya, sebab dia buat sesuatu untuk apa? Untuk dapat kepuasan, untuk dapat self satisfaction. Ya, orang kalau bertindak, bekerja untuk dapat kejayaan, kamu akan jadi expert, kamu akan jadi pakar. Tapi kalau kita buat sesuatu untuk dapat kepuasan diri, self satisfaction, ya, maka kamu akan jadi legend. Legenda. Ada lagu untuk Tan Sri P. Ramlee, lagu untuk anda ada? Lagu untuk Tok Abang ada? Tak ada. Kita bukan legend. Macam tadilah yang penang Bruce Lee, dia hidup cuma sekitar 32 tahun. 32 tahun meninggal dunia, tapi dia punya kata-katanya Tok Abang quote tadi, dan filmnya, oh Masya Allah, dan namanya, dia jadi pengaruh. Dia telah mengubah senario bagaimana orang Barat melihat positif pada orang Cina. Zaman dia di Amerika, orang Barat, orang Amerika lah memandang rendah kepada orang Cina. Dia kata yellow skin pigs, the sick men of Asia are the Chinese. Itu sebab dia cukup marah, dia akan berjuang, kata aku akan pastikan orang Amerika hormati orang Cina setaraf dengan mereka. Itu dia punya perjuangan. Dan sebelum beliau meninggal dunia, memang orang Amerika, satu dunia malah appreciate, ya, orang Cina appreciate Bruce Lee. Dan beliau telah revolutionize filem-filem Cina yang dulu tak ada orang pandang pun. Hollywood langsung tak pandang sebelah mata filem-filem dari Hong Kong, daripada China, low class lah. Tapi sebab Bruce Lee, maka satu dunia melihat, wow, sangat luar biasa. Dan ramai
apa ni, kata orang tu, producers di Hollywood menyesal tak mengambil Bruce Lee dalam filem mereka. Mula-mula ditolak mentah-mentah. Kali pertama Bruce Lee berlakon pun jadi Kato, jadi driver dalam Green Hornet, ya, yang dia pun terpaksa pakai mask. Mask tu rupanya sebab mereka tak nak orang Cina jadi orang penting dalam pelakon, sebab mereka menghina bangsa tu. Itu yang Bruce Lee bermati-matian nak menaikkan martabat bangsanya. Subhanallah, ya. Dan hidupnya cuma 32 tahun, tapi sampai sekarang orang masih sebut-sebut nama dia, ya. Anda dan Tok Bah agak berapa tahun selepas kita meninggal dunia orang masih sebut. Lebih-lebih arwah Fadlah Kamsah, arwah Allahyarham, ada lah ya kawan-kawan sebut. Gamaknya kan. So orang yang bekerja untuk berjaya, maka dia akan jadi mahir, you become an expert. Orang bekerja melakukan satu untuk kepuasan diri, self satisfaction, InsyaAllah anda akan jadi legenda. So hari ni tak apa nak suruh diri, tak apa buat apa pun dapat kepuasan diri. Meaning what? Kita bukan sekadar buat untuk buat, tapi buat untuk dapat kepuasan. When you do it with gusto, with kata tu personal, kata tu apa nama, mission untuk buat yang terbaik untuk dapat kepuasan diri, mudah-mudahan anda dan Tok Bah akan jadi orang yang diingatilah. Ya, kita nak bentuk sejarah. Tok Bah tersebut pada peserta khusus, let's create history. Berdoa untuk jadi orang yang baik, jadi anak yang terbaik, jadi pekerja yang terbaik, jadi apa pun terbaik, ya, agar kita kata tu membentuk sejarah kecil kita sendiri. Orang lain semua ada sejarah masing-masing. Everybody has their own history, but we want to create a positive small history. Orang akan kenal kita lah, ya. Sebab bab kata Ali yang Tok Bah ribu-ribu kali sebut, jadilah orang baik. Kalau ada orang sayang, kalau tak ada orang rindu, kalau mati orang tangisi, Tok Bah tambah, kata-katanya diingati, tindak tanduknya dicontohi. Tok Bah tambahlah apa kata Ali, ya. Bukan nak memandai-mandai, sekadar untuk memberi nilai tambah kepada kata-kata yang sudah sangat hebat. Okay? So, the only person you are destined to be is the person you decide to become. Ya, apakah yang akan berlaku pada diri anda akhirnya ialah bila apa yang anda telah kata tu membuat satu azam untuk jadi, aku nak jadi yang terbaik dalam bidang aku. Masa Tok Bah belajar dulu, rupanya ada cakap tu dengan tak sengaja lah, aku nak jadi pelajar terbaik dalam kelas aku. Tok Bah dulu masa tingkatan 3 dan tingkatan 3A, not bad lah, ya. Campur ada pelajar Cina, pelajar India, pelajar Bengali, ada seorang kot, my classmate kat high school Kelang, ya. Tu dalam kepala, dalam diam lah, aku nak jadi pelajar terbaik. Tapi orang lain dengan tuition, dengan kemampuan, dengan extra book, kita anak buruh, ya, tak mampu. Tok Bah kata, macam mana aku nak compete dengan dia orang? Tiap-tiap hari dia bertukar-tukar apa nama fakta dengan buku-buku yang mereka baca, tipsnya ini untuk dulu LCE lah, macam PMR, SRP. So Tok Bah kata, macam mana aku nak compete? Tapi itulah apa yang ada, kita belajar dan belajar, kita compete. Tu akhirnya bolehlah, ya. So Tok Bah dengan sahabat Tok Bah, Profesor Arif Said, we become the two best student lah kononnya kat kelas kami, yang ramai pelajar Cina, yang ramai pelajar India, tak ramai pelajar Melayu, ya. Sebab dalam hati kita, we want to be the best despite the odds, ya. So kami dua orang dapat belajar di Maktab Melayu Kuala Kangsar masa itulah, ya, dua orang, ya, Jawa daripada High School Kelang. That was in 1966, ya, 66, ya, 67 tingkatan 4, 68 tingkatan 5, betul lah tu, ya. The only person you are destined to be is the person you decide to be. Itu kata apa nama seorang sarjana. Dan malam tadi juga Tok Bah jumpa, what is the potential? What is your true potential? Apakah potensi diri kita yang sebenar, ya? Potensi diri kita ni apa ni, ya? So dia kata your true potential is a priceless treasure, ya. All of us have, dia kata semua kita ni ada potensi. Potensi ni macam emas, ya, sangat mahal. Potensi diri kita ni macam emas, tapi emas ni kena digali, kena dikorek, kena dilombong. Kau dilombong, kena dig, dan bila kita nak mencari emas, kita jumpa apa? Kita jumpa lumpur, jumpa batu, jumpa benda yang tak guna. Kita seronok tak jumpa batu, jumpa lumpur? Tak. Tapi kita korek lagi, jumpa emas. Itulah. Jadi bila kita nak menerobos sempadan diri untuk keluarkan emas atau potensi diri, kita kena korek, gali dalam diri kita, buang
buang tanah, buang batu, buang, maksudnya apa? Buang sifat-sifat buruk, buang malas, buang kita punya tidak percaya pada diri, buang stigma-stigma ataupun paradigma yang negatif, kita buang, akhirnya keluarlah potensi kita yang sebenar, ibarat emas. Cantik kan? Ni kata siapa? Joyce Meyer. Seorang wanita sarjana perempuan bernama Joyce Meyer. Dia kata apa? Potential ataupun potensi diri kita, bakat yang terpendam, itulah satu harta karun yang sangat bernilai. All of us have gold hidden in us, but we have to dig to get to the gold. Kita kena gali, kita kena korek, kita kena lombong untuk dapat emas. Cantik kan? Cantik. Itu tamsil, satu kata-kata mutiara yang Tok Abah rasa sangat luar biasa lah. Jom kita gali emas dalam diri kita. Ramai orang mati bersama dengan emas yang tertanam dalam dirinya. Maksud, tak keluarkan bakatnya. Sebab tak berani, tak sedar, tak nampak keperluan, tak nak usaha, selesa dengan keadaan yang ada, ya. Tak nak terus belajar, tak nak campur orang yang berjaya, dan rentetan ribuan sebab. Orang berjaya berikan hasil ataupun prestasi yang sebagainya. Orang gagal berikan alasan demi alasan demi alasan. Aku tak boleh, bukan pasal apa, bukan aku tak boleh, tapi alasan. Ya, ordinary people give excuses, excellent people give result. Anda dan Tok Abah bagaimana? Jom kita berubah, ya. Okey, apa kata lagi seorang manusia? Ini Dalai Lama. Kata Dalai Lama, ya. Seorang orang pemimpin agama lah, ya, Dalai Lama. Dia kata apa? With the realization of one's own potential and self-confidence, ya, in one's ability, one can build a better world. Bila kita sedar akan potensi diri kita dan ada keyakinan diri, ya, tentang kebolehan kita, kemampuan kita, kita mampu untuk membangunkan dunia yang lebih baik. Itu kata Dalai Lama. Tapi kata Jalaluddin Ar-Rumi, yang Tok Abah sebut semalam dan hari-hari yang lepas, yang Tok Abah selalu sebut juga ni, Jalaluddin Ar-Rumi. Semalam aku nak jadi orang pandai, aku nak mengubah dunia. Tetapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana. Aku nak mengubah diriku dahulu. Jadi kalau anda nak mengubah dunia, start dengan mengubah diri kita dulu. Bila kita ubah diri kita, ada potensi kita boleh menyumbang jadi aset kepada dunia. Remember, without you, this world is not complete. Tanpa anda, tanpa Tok Abah, dunia ini tidak sempurna. Tuhan cipta kita untuk jadi aset kepada dunia, memberi nilai tambah kepada dunia. Ya, persis sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, yang ribu-ribu kali Tok Abah dah sebut. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Gitu, ya. Alright. So 466 orang dalam kelas, 470, not bad. Keep on, like dan share, ya. Ini pun yang Tok Abah nak sebut tadi. Tok Abah tak jumpa, ya. Self leadership. What is kepemimpinan diri? Kepemimpinan diri ni gapo dia? Kamu kena pimpin diri kamu dulu. Sebelum saya nak pimpin orang lain. Ialah kepimpinan diri ni gapo dia? Aku nak pimpin diri aku macam mana? Aku kena dipimpin. Tapi aku nak pimpin diri aku macam mana? Self leadership is about awareness. Ya, kita kena sedar siapa kita, apa bakat-bakat kita. Kenal diri awak, apa kekuatan aku, apa kelemahan aku, apa bakat-bakat yang terpendam, apakah potensi yang ada belum diterokai. So self leadership is about self awareness, about tolerance. Kita terima diri kita seadanya. Jangan menghina diri. Itu sebabnya Tok Abah pesan. Jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Nanti awak menghina diri. Kenapa aku tak sehebat dia? Kenapa aku tak sepandai dia? Kenapa aku tak sehandsome dia? Kenapa aku tak setinggi dia? Kenapa aku tak sekaya dia? Awak akan rasa rendah diri dan awak akan menghina diri. Padahal kita, Allah cipta dengan sebaik-baik kejadian. So self leadership is about awareness. Kenal diri, sedar diri. Tolerance, tolak ansur dan menerima diri kita seadanya. Dan not letting your own natural tendencies to limit your potential.
Dan jangan kita menghadkan, kau boleh lah, aku tak mampu, aku tak mampu, aku tak mampu, aku tak mampu. Tapi satu perkara yang Tok Abah, bukan, tak tahulah mampu tak mampu, tapi tak nak lah, tak nak untuk mampu. Apa dia? Bungee jumping, ya. Ikat apa yang kaki kat tali, terjun. Tok Abah tengok, wah menarik. Satu lagi yang Tok Abah seriau, memang daripada muda nak. Sebab Tok Abah dulu pernah dalam tentera simpanan, pegawai tentera simpanan, Reserve Officer Training Unit, ROTU, ya. Tok Abah batch kedua di Malaysia. Tahun 79, dapat watikah daripada pihak watannya, ya, masa tu untuk jadi seorang pegawai tentera simpanan. Masa tu memang hebatlah. Masa tu body macam Bruce Lee. Lebih kurang 55 kg je berat badan. Punyalah handsome, tak handsome masa tu, hitam sebab baru berkawat, ya. So kita pun diajar, ya, diajar untuk kata tu mengenal potensi diri kita sendiri, ya. So terima diri kita seadanya. So Tok Abah, yang Tok Abah seriau daripada dulu sampai sekarang ialah bungee jumping, yang keduanya parachute, terjun melalui payung terjun. Ada seorang daripada instruktor kami, seorang major perempuan, tak payah sebut nama lah, ya. Major ni Tok Abah pun kagum sebab nampak kat dadanya wing. Ada wing, artinya dia telah melalui latihan payung terjun. Tok Abah tabik hormat lah. Lagipun kita masa tu probationary officer, PO, ya, kami sabar tabik perempuan ni, tabik spring. Kita tabik spring. Tengok pula kat dadanya ada wing. Wah, hebat orang perempuan ni. Dia telah terjun payung terjun, telah dapat wing, ya, artinya lulus latihan payung terjun. Tok Abah tanyalah pada seorang major laki-laki, Major Faizal. Ni dia ni yang mengajar kami undang-undang ketenteraan. So major wanita ni hebat betul lah. Dia dapat wing, ya. Major Faizal guling-guling atas lantai. Bukanlah guling atas lantai, ketawa terbahak-bahak, ya. Kami sama batch, dia kata. Habis dia dapat wing, you pun dapat. Ya, saya pun dapat, ada wing juga. Saya pun dapat juga dapat lulus lah payung terjun. Habis masa dia takut sangat. Jadi saya tolak dia. Saya tolak dia daripada kapal terbang untuk terjun. Lepas tu dia pitam, tapi sebab dia pakai auto parachute, yang dia terbuka after certain height, dia terbuka sendiri, maka dia pun selamat sampai ke atas tanah, ke atas bumi dalam keadaan pengsan, dan dia dapat wing. Itu sebab dia ketawa terbahak-bahak tu, ya. Sebab saya kata hebat major perempuan ni, ya. Major wanita yang memberikan kami kuliah. One of our trainers lah, ya. Itu kisah, ya. Tapi ya, pada hakikatnya dia masih dapat terjun, walaupun dia pitam masa terjun, tapi dia terjun juga, Tok Abah. Tok Abah mungkin sibuk lah, bukan tak berani sangat, sibuk. Banyak kerja lain, ya. So self leadership, kita kena pimpin diri kita dulu, ya, dengan sedar potensi kita, dengan tolak ansur dan terima diri kita seadanya, dan tidak menghadkan kemampuan kita dengan paradigma sengsang. Aku memang tak boleh, aku memang tak mampu, aku ni Jawa, manalah mampu. Ini kata-kata yang membunuh semangat dan menghadkan potensi kita. Itu dia. So jangan, dan kita kena buang tu. Dan yang cantiknya, macam mana nak buang? Kadang-kadang kita ada trauma. Kita ada trauma yang negatif, yang kata, aku taubat, aku dah cuba dulu, tapi aku memang tak mampu, aku tak boleh. Ya, aku trauma. Rupanya trauma ataupun paradigma negatif ni dapat dinyah cemar, dapat dibuang bagaimana? Kajian terbaru, baru tak baru pun tak belajar tahun inilah, ya. Kajian terbaru menunjukkan bahawa bila kita mengaji dengan jahar, mengaji dengan bersuara, atau menyanyi dengan bersuara, bukan menyanyi dalam hati, ya, bukan humming tapi menyanyi kerana kita menyanyi dengan bergetar suara. So nyanyian atau kita mengaji bertaranum setakat yang mampu dan bergetar suara kita jahar, ya, cara kuat, maka getaran suara kita akan menyah cemar trauma ataupun stigma ataupun paradigma songsang yang dalam diri kita. Untuk buang tu kita kena bersuara.
benda-benda yang positif. Itu sebabnya pernah orang mengajak Tok Abah, jom kita buat lagu motivasi. Fikirkan boleh ke lagu-lagu motivasi. Tok Abah memang penyanyi yang agak baik, tapi kita sibuk. Ya, Tok Abah dulu pernah ajak Tok T. Ajak sambil-sambil, Tok T, jom kita buat lagu motivasi. Boleh, kata Tok T. Siti Nurhaliza kau, kita tak nak duet dengan sebarang orang. Ya, dengan orang biasa-biasa tak mau. Kalau tak Tok T pun Aina Abdul. Kalau yang kenal lah. Sajalah. Tapi yalah, mungkin itu juga potensi yang Tok Abah belum terokai buat rakaman lagu-lagu motivasi. Ada 10 tahun lepas pun dah ramai sahabat kata, sahabat-sahabat motivator lah ya di Malaysia, jom kita buat lagu motivasi. Tapi masa tu kita tak nampak lah keperluan ya, sebab dah ramai penyanyi yang hebat-hebat, kita tak nak bersaing. Tapi kita bukan nak menyanyi lagu biasa-biasa, tapi lagu motivasi. Tapi kajian, ini dia. Kajian menunjukkan bahawa bila kita menyanyi lagu yang positif atau mengaji dengan jahar, dengan ada getaran suara itu, maka getaran suara kita, benda positif, apatah lagi mengaji, akan menendang keluar kita punya trauma, ya, ataupun paradigma songsang yang menghantui hidup kita. Wow, dia namanya voice therapy, ya, terapi melalui suara untuk tendang, ya, trauma ataupun negatif paradigma yang ada dalam diri. Mulalah menyanyi hari ni. Itu sebabnya orang bernasyid, menyanyi, mengaji, bertaranum, ya, untuk kita ialah berzanji, ya, dengan jahar, dengan kuat, sebenarnya akan membuang, ya, kita punya trauma ataupun benda-benda negatif dalam diri kita. Ini kajian mutakhir yang Tok Abah baru baca dan alamilah, ya. Subhanallah. Nampak? Dan Tok Abah suka dengan kata-kata Frank Sinatra. Ya, dia kata apa? The best revenge is massive success, kata Frank Sinatra. Ya, orang kutuk dia, macam muka kau ni nak jadi penyanyi. Orang kutuk dia tau, Frank Sinatra. Macam muka kau nak jadi penyanyi, dia jadi penyanyi yang terhebat di era dia lah, yang hebat. Frank Sinatra, siapa tak tahu, ya. Memang orang kagum. Dah tua bangka pun kalau buat konsert penuh sesak. Dia membalas dendam dengan jadi yang terbaik. Sebabnya ada orang, salah seorang kenalan Tok Abah, bukan kawan, ialah kenalan. Dia ni orang biasa-biasa, dah lah tak handsome, ya. Jangan bukan macam Datuk seorang tu kata, biar tak handsome asalkan kaya. Dia punya slogan untuk dia punya program ialah biar tak handsome asalkan kaya. Datuk Dr. Nazir, ya, Nazir Khan, ya. Terima kasih Datuk, that was good, ya, sebab kita pun sama-sama tak handsome. Dia handsome. Okey, biar tak handsome asalkan kaya. So apa jadi pada Frank Sinatra? Dia kata, aku nak balas dendam ke orang mengata aku dengan jadi yang terbaik, massive success. Dia punya jadi jutawan, jadi orang kaya, jadi usahawan dan macam-macam kehebatan yang telah dicapai oleh Frank Sinatra. Jadi pelakon, penyanyi, hebatlah. Just because dia kena kutuk, kena hina. The best revenge is massive success. Tapi ramai orang kena kutuk, terus give up, terus down. Kena kutuk, kena perli, kena sindir, terus down. Habis, mampui, kata orang. Tak bergerak langsung. Ya, itu sebabnya kemaafan dendam yang terindah. Ya, kalau kita maafkan orang, itu pun satu. Nak balas dendam, kata seorang guru Tok Abah, ni ustaz, kamu balas dendam kamu kepada orang yang menghina kamu dengan maafkan dia, doakan dia, gembira depan dia, dan bagi dia hadiah. Buat baik kat dia. Hebatkan kebaikan dia. Dia akan berubah ataupun dia akan jadi gila. Sebab aku sabotaj dia, dia seronok. Aku nak jatuhkan dia, dia gembira. Dia buat baik kat aku. Dia buat baik kat aku. Dia doakan aku. Dia sebahkan kebaikan aku. Dia defend aku bila orang kutuk. Tak gila orang tu. So, cara terbaik untuk balas dendam, kata guru Tok Abah, ialah dengan memaafkan, mendoakan, bagi dia hadiah. Ya, sentiasa ceria depan dia. Dahlah kita disabotaj untuk gagal, tapi kita ceria depan dia. Kita gembira. Kita berterima kasih kat dia bagi hadiah. Dan kita hebahkan kebaikan dia. Dahlah, hebahkan kebaikan dia. Kita defend. Katalah yang menghina saya nama Japo. Itu nama yang Jeb bagi nama saya dalam satu sketsa, ya. Japo. Katalah nama orang yang menghina kita tu nama Japo. Ya.
kita doakan. Japor ni orang memang kutuk sebab dia memang jahat lah Japor ni. Ni Japor yang tak wujud, bukan nama sebenar. Japor ni memang jahat. Tapi bila orang kutuk aja si Japor ni dah mengata Tobah. Tobah kata, hei, kau tak kenal Japor. Japor ni nampak je jahat. Dia ada banyak baiknya. Dalam diam dia gini. Kita hebatkan kebaikan Japor. Ya, bela dia bila orang kutuk. Padahal Japor ni menghentam Tok Abah, menghina Tok Abah, mengumpat Tok Abah, ya. Tapi Tok Abah maafkan, doakan, bantu dia, bagi hadiah, gembira depan dia dan bela dia bila orang kutuk dia. Wow. Apa jadi? Japor jadi gila. Dia kata, Fadlah Kamsah ni apa nak jadi? Aku kutuk, aku sabotaj aku, tapi dia seronok, dia gembira, dia puji aku, bagi hadiah ke aku. Dan dia defend aku. Orang kata aku, dia pertahankan apa punya manusia Fadilah ni. Mesti dia gila. Rupanya Japor jadi gila. The best revenge is massive success, atau the best revenge is to do good to that person, to the maximum, sampai dia boleh jadi gila. Dan satu lagi kata-kata hikmat tentang bagaimana nak menerobos sempadan diri yang Tok Abah dapat malam tadi, pukul 1:30 dapat. A flower does not think of competing to the flower next to it, it just blooms. Sekuntum bunga tak pernah niat nak bertanding dengan bunga di sebelahnya. Ros dengan ros. Bunga ros, aku nak lebih cantik daripada bunga ros ni. Tak ada. Apa dia buat? Dia terus menguntum, dia terus berkembang. Dia terus berkembang aja. Dia berkembang saja. A flower does not think of competing with the flower next to it, it just blooms. Nampak? Itu sebabnya Tok Abah pesan. Jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Tapi bandingkan diri awak hari ini dengan diri awak yang kemarin. Dan pastikan awak hari ini baik sikit daripada awak yang kemarin. You are on the right track untuk menerobos sempadan diri. Tapi be careful guys, be careful. Be mindful of what you talk. What you talk to yourself, self-talk. Kena berhati-hati dengan apa yang kita bicarakan pada diri kita. Berhati-hati dengan bicarakan diri. Aku ni memang pelupa lah. Awak akan jadi pelupa. Sebab itu doa. Aku ni memang payah nak menghafal. Tua-tua ni payah nak menghafal. Awak memang berdoa untuk tidak hafal. Aku ni memang tua-tua ni jadi pelupa. Awak berdoa untuk jadi pelupa. Jangan kata begitu. InsyaAllah ya, aku ni makin tua insyaAllah ingat. Tapi kalau lupa pun itu satu anugerah. Kalau lupa pun itu satu hadiah dari Allah. Lupa itu anugerah? Yes. Kalau awak tak lupa semua masalah awak sebelum tidur, awak tak mampu tidur. Kalau awak ingat semua masalah awak sebelum tidur, hutanglah, itulah, you punya kisah-kisah silam, semua perkara negatif awak ingat, boleh tidur ke? Tapi Allah lupakan semua yang lepas sampai awak boleh tidur nyenyak. Despite all your past experiences. Betul atau tidak? Betul. Jadi lupa itu, lupa yang kena pada masanya adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Itu sebabnya bila Tuan Mak kata, tak ingatlah, tak ingat. Tak apa. It's okay. It's okay, tak ingat pun. Tak apa. Kalau perlu istighfar, selawat, akan ingat balik. Ataupun tak ingat, never mind. Just forget it because benda tu tak penting lah. Kalau penting, Allah akan ingatkan kita insyaAllah. InsyaAllah. Kadang kita tak ingat nama orang pun kita rasa. Alright. Okay. Kita tidak akan kenal potensi kita yang sebenar kalau kita tidak tolak diri kita untuk mencarinya. Itu sebabnya kata Oki Setiana Dewi. Salah seorang sahabat kita lah. Sahabat anda, sahabat Tok Abah. Tok Abah 2-3 kali berbicara dengan Oki Setiana Dewi. Orang yang pandai. Orang yang buat PhD dalam bidang Quran. Seorang pelakon yang terkenal. Seorang usahawan yang berjaya. Buat PhD dalam bidang Al-Quranul Karim. Hebat tak hebat? Dia pun hafal separuh Quran lah. Walaupun seorang pelakon. Dan dia kata apa? Untuk jadi cemerlang, kita wajib paksa diri. Mula-mula Tok Abang kata, kena paksa ke? Bukan tak setuju, tapi tak berapa jelas. Kita fikir Sebab apa pun orang cakap, siapa pun cakap, Tok Abang akan kaji balik. Tabayun dalam hati lah. Kita takkan berdebat, tak payah. So Tok Abang, iya ke? Kena paksa ke? Dan Tok Abang ingat,
Nak bangun tahajud, kena paksa diri tak bangun pukul 3? Kena paksa tak? Yes. Nak buat duha sampai 4, 6, 8, 10, 12 rakaat, kena paksa tak? Yes. Walaupun anda dah terbiasa, kena paksa untuk duha. Ya, untuk bersedekah subuh tiap pagi. Kena paksa tak? Ya, kadang-kadang kita kena paksa. Kadang aku ni ngam-ngam punya bajet lagi. Kita kadang berkira, pakai logik. So, tanya untuk anda yang telah sedekah subuh pagi tadi, dan mudah-mudahan anda akan dilimpahkan rahmat atas doa malaikat yang turun bersama kita tiap-tiap subuh. Ya, okey. So, wrap up. Oh ya, sebelum kita wrap up, ingat program kita hari ini terima kasih telah dibawakan oleh Premium Cokolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan, insya-Allah tertawan, diformulasi dengan sayang, dinikmati dengan riang. Ya, so dapatkan ni kat komen pin kat atas tu ada link. So memang sedap satu. Keduanya kita akan rasa kenyang, lepas tu kita akan terdorong untuk buat gaya hidup yang lebih sihat insya-Allah. Itu berlaku pada diri Tok Abah dan pada ribuan yang telah mencubanya. Sedap ya, Gerib. Dan kita juga dibawa, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 30 November, menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Please come to our webinar, sangat seronok. Tok Abah nak share apa yang telah kita share dengan peserta ataupun warga multinational corporation yang buat program in-house, tapi kali ini kita buat cara umum, cara public program. Ya, mampu milik, sangat mampu milik. Jom kita sama-sama. Untuk siapa? Untuk semua pemimpin, untuk supervisor, manager, CEO. Untuk siapa? Untuk semua mak bapak, semua mak bapak dan pemimpin. Untuk siapa? Untuk guru-guru dan kaunselor. Untuk siapa? Untuk pelajar-pelajar IPT. Untuk pemimpin pelajar. Bukan semua mesti pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Jom come to our program. InsyaAllah kita akan kongsi bagaimana nak jadi pemimpin yang lebih berwibawa dan kata-kata yang terbaik, sebab kita semua adalah pemimpin. Dan salah satu doa yang Allah tidak tolak, angkatkan hijab, ialah doa pemimpin yang adil. Ya, jom kita jadi pemimpin. Ini pada 30 hari bulan November. Ya, jom sama-sama berbaloi seronok, dan insya-Allah akan membawa kesan yang kehidupan anda akan berubah. Your whole life, landscape of your life will change insya-Allah. Who change it? You change it. And I am the facilitator insya-Allah. Tok Abah jadi fasilitator, anda jadi motivator diri. Ya, dan program kita juga hari ini dibawakan oleh tabung korban. Ya, so jom kita menabung untuk melakukan korban di tanah air, di negara kita lebih afdal, ya, dengan menabung. Ya, ini syariah compliant, ada panel syariah, ya, dan sistem penabungan telah diluruskan oleh penabung bank negara. Tok Abah sebagai dutanya. Tok Abah pun melakukan ibadah korban tahun lepas melalui tabung korban, insya-Allah. Dan pengagihan daging dibantu oleh rangkaian pasar raya Maidin, ya, Hypermart Maidin, satu negara. Wow. Ya, jom sama-sama berkorbannya, tabung korban. Semua ada linknya kat komen pin kat atas tu, insya-Allah. Baik, itu dia yang Tok Abah nak kongsikan pada hari ini. Besok hari Khamis, Tok Abah tak pasti, tak apa punya schedule. Kalau ada peluang Tok Abah akan buat FB Live, kalau tidak kita akan buat pada hari Jumaat insya-Allah, ya. So Tok Abah doakan anda semua selamat sejahtera, dilindungi Allah, dirahmati Allah. Doakan Tok Abah sekeluarga agar bahagia, dirahmati Allah, dan hidup kita terus berubah untuk menyerlahkan potensi diri kita yang sebenar, sebab hidup terlampau singkat untuk tidak jadi cemerlang. Ya, jom kita doakan, pesan memesan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.